Wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billah. Kita masuk bab yang ke-10 daripada bab yang ke-5, berbahasa tentang amal kebajikan dan dosa. Bab yang ke-10, rahsia-rahsia zakat. Qala al-imam musannif rahimahullah, i'lam anna al-miskin idza 'annat lahu hajah wa tadarra'a ila Allah fiha bilisanil maqal awil hal qara'a tadarru'uhu babal judil ilahi wa rubbama takunu al maslahatu an yulhama fi qalbi zakiyyin an yaquma bisaddi khallatihi fa idza taghashahu al ilhamu wa ba'atha wifqahu radiyallahu anhu wa afada alayhi al barakat min fawqihi wa min tahtihi wa an yaminihi wa an shimalihi وصار مرحوما. وسألني مسكين ذات يوم في حاجة اضطر فيها فأوجست في قلبي إلهاما يأمرني بالإعطاء ويبشرني بأجر جزيل في الدنيا والآخرة فأعطيت وشاهدت ما وعدني ربي حقا وكان قرعه لباب الجود وانبعاث الإلهام واختياره لقلبي يومئذ وظهور الأجر كل ذلك بمرأى مني وربما كان الإنفاق في مصرف مظنة لرحمة إلهية كما إذا انقعدت داعية في الملأ الأعلى بتنويه ملة فصار كل من يتعرض لتمشية أمرها مرحوما وتكون تمشيته يومئذ في الإنفاق كغزوة العسرة وكان إذا كان أيام قهض وتكون أمة هي أحوج خلق الله ويكون المراد إحياءهم وبالجملة فيأخذ المخبر الصادق من هذه المظنة كلية فيقول من تصدق على فقير كذا وكذا أو في حالة كذا وكذا تقبل منه عمله ويسمعه سامع وينقاد لحكمه بشهادة قلبه ويجد ما وعد حقا. Ini bab tentang rahsia zakat. Dalam bab rahsia zakat ni, Imam Wadullah menyebut pada kita ada 6 tujuan daripada zakat, 6 rahsia ataupun 6 objektif ataupun 6 maqasid. Tujuan yang pertama yakni memenuhi hajat fakir miskin. Kata Imam Wadullah, anda harus tahu bahawa apabila hajat keperluan datang menghimpit orang miskin, lalu dia menadah tangan berdoa kepada Allah, sama ada secara lisan ataupun melalui keadaannya, permohonannya iaitu mengetuk pintu kemurahan ilahi. Kadang-kadang wujudnya kemaslahatan dengan diberi ilham kepada orang yang baik hatinya untuk memenuhi keperluannya. Oleh itu, apabila ilham itu turun dan dia bertindak selarah dengannya, maka Allah redha kepadanya dan rahmat Allah mengalir kepadanya dari atas dan bawah dan dari sisi kanan dan kirinya, maka dia menjadi seorang yang dirahmati Allah. Maknanya objektif mula-mula ni memenuhi hajat orang miskin. Yang mana orang miskin ni orang yang sentiasa hajatnya itu tidak dapat dipenuhi. Walaupun dia ada pendapatan, dia ada pekerjaan, tetapi dengan hasil pendapatan dia, dengan hasil kerja dia tu, masih lagi banyak hajatnya itu tidak dapat dipenuhi. Jadi bila dia dalam keadaan tidak cukup tadi, menyebabkan dia terdesak berdoa kepada Allah SWT dengan keadaan, dengan mulut dia, dengan lidah dia, dia berdoa ya Allah. Ataupun dia ni dengan keadaan dia tadi, keadaan dia tu keadaan yang keadaan hati dia tu bertawakal, bergantung kepada Allah Ta'ala dengan tidak mengharapkan kepada sesiapa pun. Itu keadaan dia orang miskin juga. Kadang-kadang dia
menyembunyikan hajat dia tu, mana dia tidak cepat mengadu kepada orang lain, tetapi keadaan hati dia tu bergantung kepada Allah. Maka pada ketika itu Allah SWT akan memperkenankan doa dia. Jadi cara Allah Ta'ala memperkenankan doanya itu macam-macam lah. Itu sama ada Allah SWT memberikan rezeki kepadanya itu secara direct, itu yang dikatakan Allah Ta'ala, dia dengan doa dia itu mengetuk pintu kemurahan Allah Ta'ala, yakni Allah Ta'ala bermurah hati memperkenankan doa dia dengan dia mendapat rezeki. Maknanya ditambahkan rezeki dia, dinaikkan gaji dia ke apa jua bentuk lah, ya Allah Ta'ala boleh memberi penambahan rezeki kepada diri dia. Yang keadaan yang kedua ni kadang-kadang wujud kemaslahatan dengan diberi ilham kepada orang yang baik hatinya. Mana kadang-kadang orang yang baik hati ni dia melihat orang miskin, kadang-kadang dia nampak orang miskin ni di masjid sedang berdoa panjang pula, tidak macam doa orang lain. Mana dia tengah berdoa pada Allah SWT, dan orang yang kaya, yang bermurah hati ni, yang bersih hati dia tu, dia tengok, maka dia tengok keadaan orang tadi taat kepada Allah Ta'ala sedang berdoa. Lepas tu keadaan dia tu nampak dia seorang yang berhajat, seorang yang terdesak, maka ilham mari kepada orang tu tadi, untuk memberi pertolongan kepada fakir miskin tersebut. Dia kadang-kadang ketaatan yang ada pada orang miskin tu dapat mendorong orang kaya untuk memberi pertolongan. Kadang-kadang orang miskin yang malas tu tak ada siapa nak tolong. Sebab apa? Sebab dia sendiri culah dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Tapi orang yang baik hati ni, orang yang bersih hati dia lihat hamba Allah Ta'ala yang fakir tadi sedang berdoa ataupun dia istiqamah, mari masjid ke apa ke, jadi dia rasa berbaloi ataupun dia rasa beruntung kalau dia dapat menolong orang ini. Sebab orang ini dia sentiasa dalam keadaan taat kepada Allah SWT. Jadi apabila ilham itu turun, maknanya mari dalam hatinya ilham untuk menolong fakir miskin, tak ditelitah. Wiko dia lah mudah. Dia muka ada dah sekali mari masjid dengan kita ni, kita pun selalu bagi. Jadi dia bertindak selaras dengan ilham tadi, maka Allah Ta'ala redha kepadanya. Mana Allah Ta'ala suka dengan perbuatan hamba ia kaya yang dermawan tadi, menolong fakir miskin tadi, maka rahmat Allah Ta'ala itu mengalir kepadanya dari segenap arah. Mana dia dipayungi dengan rahmat Allah Ta'ala dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan. Mana nak cerita di sini, dia mendapat kemurahan dari Allah SWT, dia mendapat rahmat, keberkatan dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjaga dia. Disebabkan apa? Disebabkan dia ni memenuhi hajat saudaranya. Dalam hadis pun ada sebut, man naffasa'an mu'minin, nafasallahu anhu, orang yang melepaskan kesukaran, melegakan, maknanya dia dapat memberikan saudaranya itu bernyawa, melegakan kehidupan saudaranya itu. Allah SWT akan melegakan kehidupan dia. Wa man nafasa mu'minin kurbatan, sesiapa yang melegakan, meluaskan kesempitan yang dialami oleh seorang hamba Allah Ta'ala, maka Allah SWT akan melepaskan dia tu daripada kesempitan dunia dan akhirat. Dan dalam hadis yang lain Nabi kata, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah SWT sentiasa memberi pertolongan kepada hambanya selama mana hambanya itu memberi pertolongan kepada saudaranya. Jadi dia dapat memenuhi hajat fakir miskin dengan memberi pertolongan, maka Allah SWT memberi pertolongan kepada dia. Dalam nota 275 tu, yang dimaksudkan dengan zakat di sini
Itu zakat yang merangkumi infak zakat fardu dan juga infak yang sunnah. Zakat yang dimaksudkan dengan zakat dalam bab ini bukan hanya terbatas kepada zakat fardu. Kalau kata zakat fardu ni dia sekali setahun je. Daripada jenis harta yang kita miliki. Kalau kambing, kalau lembu, kalau mah. Kalau pertanian. Jadi itu zakat fardu yang diwajibkan atas seorang hamba tu kerana kekayaan dia yang mencukupi nisab dan sudah cukup setahun. Lalu dikeluarkan secara umumnya 2.5% daripada harta dia. Itu zakat fardu. Jadi hal ini sekali setahun je. Ataupun zakat fitrah sekali setahun juga, dengan qadar 7 ya atas kepala. Kalau tempat kita ni 7 ya atas kepala. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah merangkumi apa jua bentuk infak. Infak ni makna mengeluarkan harta daripada menjadi milik kita lalu diberikan kepada orang. Itu makna infak, mengeluarkan harta kita. Sebab perkataan infak tu daripada nafaqah. Nafaqah tu keluar. Munafik itu maknanya arnak ia masuk ikut lubang ni, lalu dia keluar ikut lubang lain. Jadi orang munafik ni dia masuk dalam kelompok orang mukmin, dia tobek tu dia pergi kepada kelompok orang kafir, orang dia. Itu asal makna munafik. Daripada perkataan infak lah, daripada perkataan nafaqah. Nafaqah ni membelanjakan harta. Munafik dia keluar daripada kelompok orang mukmin, dia masuk dalam kelompok orang kafir. Jadi apa jua bentuk infak untuk mencapai keredaan Allah Ta'ala. Asal makna zakat ialah membersihkan. Dinamakan zakat dengan nama ini kerana membelanjakan harta akan membersihkan diri. Membersihkan diri dari sifat bakhil dan tamakkan harta, dan mensucikan harta dari kekotoran apa yang haram dan syubhat. Mana dalam proses mencari harta tu boleh jadi bercampur dengan perkara lara, ada tipu orang sikit. Jadi dengan zakat dapat membersihkan harta tadi. Zakat juga bermaksud menyuburkan, yakni harta menjadi semakin berkembang dengan dizakatkan, ataupun juga menyuburkan hati dengan sifat dermawan. Yang mana sifat dermawan ni adalah sifat yang terpuji, salah satu daripada fitrah dalam diri manusia, yang suka menunjukkan kepada kemurahan. Maka sifat murah ni akan lebih subur lagi dengan zakat dan juga dengan infak. Kalimah zakat yang disebutkan dalam surah-surah Makkiyah merujuk pada sedekah yang diberikan kepada fakir miskin. Banyak ayat-ayat kalau kita baca surah Mekah ni, surah sebelum hijrah, ada perintah supaya zakat. Jadi zakat tu dengan makna pembersihan harta, yakni sedekah kepada fakir miskin. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbi fa shalla. Itu telah berjaya orang yang mensucikan dirinya ataupun mensucikan hartanya dengan bersedekah. Wallazina hum lizzakati fa'ilun. Dalam surah Al-Ma'arij, wallazina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang menunaikan zakat dia, yakni sedekah. Zakat dengan makna istilahi, zakat dengan makna istilah ni maknanya kewajipan pada harta, kewajipan zakat hak istilah ni, harta yang wajib diberikan kepada asnaf dia setelah mana cukup nisab dan cukup haul dengan qadar dia. Itu zakat istilah. Macam kita kata zakat perniagaan. Mana zakat yang diambil daripada modal dan keuntungan. Berapa jumlah dia tu? Kali ni lebih kurang 22,000 nisab dia.
20 dinar tu kira-kira 22,000. Cukup satu haul 1 tahun, lalu dikeluarkan dengan qadar dia, yakni 2.5%. Jadi zakat dengan mana istilah ni, ada zakat perniagaan emas perak, zakat mata wang, zakat tanaman, zakat ternakan ni hanya difardukan di Madinah pada tahun kedua Hijrah. Maknanya zakat, disebutkan kalimah zakat dalam ayat-ayat Mekah itu sedekah untuk fakir miskin. Zakat dalam ayat-ayat Madinah, itu zakat istilah lah. Jadi kadang-kadang zakat dalam ayat-ayat Madinah itu disebutkan dengan istilah sedekah. Baca dalam surah Taubah, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah-sedekah, jadi zakat. Sebab ayat dalam surah Madinah sebut sedekah, itu makna zakat. Dia sebenarnya perkataan zakat dan sedekah ni dia boleh pergi mari dalam Quran. Jadi ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunat. Cuma ulama fiqh kata zakat ni hak fardu, sedekah hak sunat. Dia sebenarnya istilah tu dia boleh pergi mari dalam Quran. Untuk membezakan di antara kedua-dua zakat dan sedekah ni, kita kena tengok konteks lah, konteks ayat tu. Kemudian ni Imam Wadullah cerita pengalaman dia. Pengalaman dia sendiri mendapat ilham untuk menolong orang miskin. Jadi Allah Ta'ala bukakan untuk dia. Jadi mana-mana orang ni, dia ada pengalaman kasah dia ni, dia nampak kasah, dia tak nanti ko nampak orang tu kepala hema, kepala kuda, tidak. Kasah ni kadang-kadang dia nampak amal kebajikan tu ada nilai dia. Seperti mana sahabat lah, aku bau syurga di balik bukit Uhud. Kasah dia. Dia nampak dalam keadaan dia nampak tu ahli syurga bersalam-salaman. Itu kasyaf tu. Jadi benda tu mungkin dialami oleh seseorang sebagai pengalaman peribadi dia. Ada kadang-kadang Allah Ta'ala nak tunjuk pada dia. Jadi pada suatu hari seorang fakir miskin meminta kepadaku untuk memenuhi sesuatu keperluan yang menghimpit diri dia. Mana ada orang sesak, mari minta sedekah dengan dia. Imam Wallah kata, aku merasakan dalam hatiku ni sesuatu ilham yang memerintahkan aku untuk memberi. Perintah pada aku ni kena beri ni pada orang ni. Mungkin dia nampak orang ni betul-betul berhajat, betul-betul jujur, tidak kata menipu ni, tidak sebagai apa profession minta sedekah. Sebab sekarang ni minta sedekah ni dia sudah menjadi satu pekerjaan dah, profession. Kadang kaya dia pada kita. Kita makan kedai habis 10 riyal. Dia sekali mai kedai boleh 10 riyal. Putik situ, putik sini. Pagi tu tak tahu peratus. Jadi dia, Imam Wallah ni nampak pada dia orang ni betul-betul berhajat, lalu dia rasa perlu untuk beri. Dan mari cerita pada dia selalu hadis-hadis ataupun kelebihan-kelebihan bersedekah. Mari. Jadi kadang-kadang kita nampak kelebihan tu, kadang-kadang kita tidak nampak. Macam kata kita ada dah, tengah tidur, tengah malam tu sedar celak mata, nampak mari ayat Quran perintah supaya semaya tahajud, kelebihan semaya tahajud tu mari. Dah. Jadi kita pun bikah bangun. Maknanya mari tu teringat. Mari tergambar selalu kepada kita kelebihan-kelebihan amalan, lalu kita pun segera beramal. Kadang-kadang tak nampak. Tak nampak kelebihan dia di kita pun pakai tu. Ini gua gitu. Jadi kita nampak lah. Orang ni nampak, orang tu tak nampak. Kadang-kadang orang tu nampak tapi tak ada kekuatan, yang ni tak ada taufik. Jadi masa tu dia jadi teringat. Nampak pada dia tu pahala yang besar di dunia dan di akhirat. Maka aku memberikan kepadanya lah. Aku memberikan kepadanya, kepada fakir miskin yang minta tadi,
dan menyaksikan apa yang dijanjikan Tuhanku kepadaku adalah benar. Dia nampak Allah Ta'ala tunjukkan kepada dia ganjaran pahala kerana bersedekah. Ketukan di pintu hati, ketukan di pintu kemurahan ilahi, tercetusnya ilham dan pemilihan hati saya pada hari itu. Maknanya dia pilih untuk memberi sedekah pada hari itu. Mana mari kelitah dalam hati dia untuk tolong, hati dia pilih untuk bersedekah, tidak pilih untuk tahan duit dia, dan terzahirnya pahala. Jadi Imam Waliullah kata semuanya tu nampak berlaku di hadapan saya. Saya nampak bentuk rupa pahala tu. Tak tahulah dia punya pengalaman dia ni. Itu tujuan yang kedua. Pertama, infak fi sabilillah, untuk memenuhi hajat fakir miskin. Tujuan yang kedua adalah untuk memperolehi rahmat Allah. Mana tujuan ni, faedah dia balik kepada orang yang bersedekah tu sendiri. Wa man tazakka fa innama tazakka li nafsi. Sesiapa yang membersihkan dirinya, maka faedah membersihkan dirinya itu balik kepada diri dia. Kadang-kadang infak harta adalah sumber rahmat Allah Ta'ala yang dinanti-nantikan. Maknanya membelanjakan harta pada jalannya itu adalah sumber untuk kita mendapat rahmat Allah. Mana tak ada cara lain untuk kita mendapat limpah rahmat daripada Allah Ta'ala, melainkan dengan cara infak ni. Sebagaimana seperti apabila timbul dorongan di kalangan majlis malaikat tertinggi, dipanggil al-mala'il a'la, untuk memartabatkan agama. Maknanya ada cetusan daripada mala'il a'la kepada hamba-hamba Allah Ta'ala ni, supaya hamba Allah Ta'ala ni melaksanakan perintah Allah Ta'ala, supaya dengan tu agama ni menjadi tinggi. Sebagaimana kita kata, infak ni sangat penting untuk memajukan agama. Infak ni sebab untuk menegakkan agama, dia kena berjihad, dan jihad tu memerlukan kepada harta. Maka sebab itulah bila kata berjihad fi sabilillah ni, dia ada bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta benda kamu, dengan diri kamu. Jadi tidak dapat tidak untuk menegakkan agama Allah, liyuzhirahu 'ala ad-din kulli. Kita baca dalam surah Shaf tu, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli, walau karihal musyrikun. Dialah Allah Ta'ala yang telah mengutuskan rasulnya itu untuk menegakkan agama, membawa hidayah, dan untuk menegakkan agama, mengatasi agama yang lain, walaupun orang musyrik tak suka. Lepas pada tu dia mari anjuran supaya berjihad dan infak fi sabilillah. Jadi infak fi sabilillah tu penting untuk berjihad, dan jihad tu penting untuk menegakkan agama. Jadi mari dorongnya daripada malaikat yang tertinggi ni, mala'il a'la ni, dia memberi ilham kepada orang-orang yang baik ni untuk melakukan kebaikan. Maka setiap orang yang berusaha untuk melancarkan perjalanannya itu dirahmati. Maknanya orang yang cuba nak memartabatkan agama, seperti mana yang diilhamkan oleh malaikat dengan cara apa tadi, cara infak, maka usaha tadi berjalan dengan lancar. Maknanya infak tu jadi terdorong dilakukan oleh hamba kerana ilham daripada malaikat yang mendorong dia supaya infak. Mana malaikat tu mencetuskan dalam hati dia infak. Seperti hak masyhur lah kita baca hadis sedekah subuh tu. Orang panggil sedekah subuh. Mamin tidaklah hamba Allah Ta'ala itu berpagi pada waktu pagi, melainkan ada malaikat yang mendoakan, Allah ma'ati munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah, malaikat namai doa, ya Allah berilah gantian kepada orang yang infak.
Seorang lagi malaikat mari doa, wa'ati mumsikan talafa, engkau berikanlah kemusnahan kepada orang yang bakhil. Jadi itu yang digambarkan sebagai ilham daripada malaikat untuk mendorong hamba Allah Ta'ala ni supaya infak fi sabilillah. Yang mana tujuan infak tadi adalah untuk memartabatkan agama. Dan seseorang melakukan perbelanjaan pada masa itu seperti peperangan waktu yang sukar, dipanggil Ghazwatul Usrah, nombor 227 tu. Yang ini merujuk kepada peperangan Tabuk yang berlaku pada waktu yang sangat sukar kepada orang beriman. Seperti mana yang kita maklum, peperangan Tabuk ni tahun ke-9 dah. Tahun ke-9. Dalam keadaan panah terik. Panah terik. Yang kedua, jarak ke Tabuk tu jauh. Yang ketiga, musuh tu berkali ganda. Sebab Nabi berhadapan dengan tentera Rom, berkali ganda kehebatan mereka tu. Jadi pada musim panah yang terik, jarak yang jauh dan kekuatan orang Rom yang berkali ganda daripada orang beriman. Dan satu lagi di Madinah tu sendiri, buah tamak nak masuk. Itu ujian yang berat. Sukar pada waktu tu untuk orang beriman pergi. Jadi dalam nota kita ni Allah menyebut tentang nama peperangan ini sebagai waktu yang sukar. Laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'u fi sa'atil usrah min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi dan orang-orang muhajirin dan ansar yang mengikutinya berjuang dalam masa kesukaran. Yang ini peperangan Tabuk. Sebab di akhir surah Taubah ni cerita tentang peperangan Tabuk, yang mana tersingkaplah kepada Nabi itu perangai orang-orang munafik, yang banyak dolak dalih mereka. Sesudah hampir-hampir terpesong hati segolongan dari mereka dari menurut Nabi untuk berjuang. Maknanya orang lemah iman ni hampir dihasut oleh orang yang munafik supaya tidak pergi. Yang ni kata segilah panah. Jadi Allah Ta'ala kata ayat tu, api neraka tu lebih panah lagi. Qul naru asyaddu harra, katakanlah api neraka tu lebih panah lagi daripada panah teriknya matahari. Jadi hampir disesatkan sebahagian daripada orang mukmin kerana cubaan orang-orang munafik untuk menyesatkan mereka. Kemudian Allah SWT menerima taubat daripada mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala amat belas, lagi amat mengasihi terhadap mereka. Jadi yang dipanggil sebagai tentera ataupun Jaisul Usrah, tentera Waktul Usrah ni, Ghazwatul Usrah ni, untuk mempersiapkan tentera ini, Nabi telah mendorong sahabatnya supaya infak. Sehingga Abu Bakar sendiri telah membelanjakan seluruh hartanya. Umar pula mari separuh daripada harta dia. Uthman pula mendermakan 1000 dinar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ma dharra Uthmana ma amila ba'da al-yawm. Tiada apa yang dapat memudaratkan Uthman apa yang dilakukannya selepas hari ini. Maknanya dia dengan infak begitu banyak tu, lepas pada ni kalau dia buat gapo-gapo pun iman dia tetap teguh. Maknanya tak bimbang tu. Sebab apa nak boleh derma dengan begitu banyak ni? Itu sangat dahsyat. 1000 dinar. Kalau kita kira kaya ni 20 dinar. Kira lah berapa kali ganda. 1000 dinar hak ni, hak nisab zakat 20 dinar. 20,000. 20 dinar, 22,000 dah, 22,000 dinar. Ni 1000 dinar. 1000 dinar. Lepas tu ada satu riwayat lain. Mula-mula tu Sayyidina Uthman ni dia bagi sebanyak 300 ekor unta. Kemudian dia infak pula, tambah pula 200 ekor unta. Lepas tu dia pun tambah pula 300 ekor unta lagi. Kaya ni kaya.
Seekor unta berapa dah kita limousine. Seekor limousine berapa? 9,000. Lebih. Hotel dari 10,000 ke? 10,000. Dia segi 1,000 dah. Kita kata segi 1,000, ada 7,000 lah. 7,000, 8,000 lah, 1,500. Ni unta pula. Mana kaya saya nak sembah ni. Mana dia duit dengan banyak ni, mana tak bimbang dah. Sebab apa? Sebab pemberian sedekah tu, sebab itulah dia kata, dalam hadis Muslim kata as-sadaqatu burhan. Sedekah tu bukti. Bukti keimanan seseorang. Sebab kata sedekah tu benar. Tasaddaqa membuktikan sebagai benar. Jadi sedekah tu tanda orang tu yakin kepada Allah Taala. Itu peperangan waktu yang sukar. Contoh lain ialah tempoh kemarau. Mana pada musim berlaku kemarau, dan masyarakatlah antara makhluk Tuhan yang paling memerlukan. Maknanya orang paling perlukan kepada makanan, minuman ni manusia lah. Dan tujuan yang dimaksudkan ialah memberikan kehidupan kepada mereka. Maknanya kalau orang-orang masyarakat ni kebuluran, tak ada makanan, matilah mereka. Jadi penting orang yang ada stok makanan, dah pada waktu tu dia infak. Dia membelanjakan untuk orang-orang yang dalam keadaan memerlukan ni. Terutamanya di musim kemarau. Musim hujan tak turun, musim panas. Jadi perlu memberi pertolongan kepada mereka, kerana memberi pertolongan berarti memberi kehidupan kepada mereka. Ringkasnya, Rasulullah SAW sebagai pembawa berita yang benar menjadikan keadaan ini sebagai peraturan umum. Mana Nabi telah buat ketetapan bahawa mesti diberikan pertolongan, dengan mengatakan bahawa sesiapa yang memberi sedekah kepada orang miskin ini dan ini, atau dalam keadaan begini dan begini, Allah akan menerima amalan ini daripadanya. Mana Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala akan memberikan pahala kepadanya. Kemudian ada orang yang mendengarnya. Maknanya di kalangan manusia ni, yang ni seperti para sahabat lah, Abu Bakar, Umar, Osman, Abdul Rahman bin Auf, ni kaya-kaya belakang ni. Zubair bin Awam, ni saudagar-saudagar belakang. Boleh katakan asyarah mubasyarah tu, orang kaya belakang. Jadi mereka dengar hadis daripada Nabi ni, ganjaran yang telah dijanjikan oleh Nabi ni, dan tunduk kepada perintahnya, perintah Nabi dengan sepenuh hati, dan mendapati apa yang dijanjikan itu benar. Mana mereka yakin. Mereka yakin pertambahan harta, pertambahan harta itu benar-benar berlaku. Sebab orang yang infak fi sabilillah ni, Allah Ta'ala akan gantikan harta dia. Sebab itulah disebutkan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tijarah maknanya tak akan rugi. Sedekah tu maknanya satu bentuk perniagaan. Itu orang tu mendapat ganti yang balik, pertambahan harta dengan dia infak, dengan dia zakat. Kemudian tujuan yang ketiga, merawat sifat tamak halaba. Wa rubbama tafattanatin nafsu bi anna hubbal amwal wasyuha bima yadurruhu wa yasudduhu amma huwa bisabilihi fa yata'azza minhu ashadda ta'azzin wa la yatamakkan min daf'i illa bitamrinin ala infaqi ahabbi ma indah. فصار الإنفاق في حقي أنفع شيء ولولا الإنفاق لبقي الحب والشه كما هو فيتمثل في المعاد شجاعا أقرع أو تمثلت الأموال ضارة في حقه وهو حديث بطح لها بقاء قرقر وقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة الآية.
Kadang-kadang jiwa manusia ni memahami bahawa kecintaan kepada harta dan bersikap bakhil kerananya memudaratkan seseorang dan memalingkannya itu daripada haluannya, daripada dia mencapai keredaan Allah Ta'ala, ataupun dia, dari penghalang dia tu daripada haluan dia, tujuan dia tu untuk membersihkan jiwa dia, sehingga dia sangat menderita akibat ini. Dia tidak mampu menghalangnya melainkan dengan memberikan apa sahaja yang paling dicintainya. Dalam kisnya, memberi adalah perkara yang paling bermanfaat, kerana jika dia tidak memberi, cinta akan kekayaan dan kekikiran akan tetap seperti itu, dan di hari akhirat akan menjadi ular yang botak, dan kekayaannya akan berupa dalam bentuk sesuatu yang membahayakan. Jadi manusia ni dia mari mikir dah. Kalau dia terlampau cinta saya kepada harta, sehingga dia bakhil, jadi itu memudaratkan dia. Mudahnya lekat gelar lah. Orang kata dia ni haji bakhil, takkan juga. Jadi panggilan orang dia tu sebagai orang bakhil, itu menyebabkan dia rasa terkesan lah. Maknanya orang kata aku ni bakhil, jadi tak sedar lah. Kedeku. Jadi semua gelaran bakhil, kedeku, apa semua tu orang letak pada dia. Jadi buruk nama dia. Sehingga dia menderita. Jadi dia tak senang, jatuh reputasi dia. Nombor 278 ni Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Oleh itu bertakwalah kepada Allah sedaya upaya kamu, dan dengarlah akan pengajaran-pengajarannya, serta ta'ala akan perintah-perintahnya, dan belanjakanlah harta kamu jalan belanjakanlah harta kamu serta buatlah kebajikan untuk diri kamu. Dan ingatlah sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka mereka lah orang yang berjaya. Maknanya kalau dia berkekalan dengan bakhil tadi, maka dia akan binasa, dia tidak akan berjaya. Gagal dia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Maka sebab itulah dia kena memberi harta dia. Malah hal lebih wajarnya dia memberi apa sahaja yang paling dia kasihi. Ayat itulah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai tahap bir, tahap kebajikan, sehingga kamu membelanjakan apa yang paling kamu kasihi. Macam Talhah tu, dia kata pada Nabi, kebun Bayruha tu adalah kebun yang paling dia sayang. Lalu dia nak bagi infak fi sabilillah. Mana kena bagi yang terbaik. Bukan kita bagi hak kita taksir, hak kita tengok pun taksir, lalu kita pun pula sibuk nak ikut kan. Ataupun gula tu buih dah kau, ataupun apa, itu baru sibuk nak ikut anak yatim ke apa, miskin lah, juga lah. Tu kalau nak buat tak boleh. Itu lebih memburukkan keadaan seseorang. Mana dia memberi hak dia taksir itu, makin rosak hati dia, dan dia mendapat kutukan. Kalau orang miskin terima tu, dia kata, benda lagu ni kita beri kambing ya. Kita tak boleh makan ni. Jadi dia kena bagi yang terbaik. Kena bagi hak tayyibah. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah yang terbaik, yang baik-baik daripada apa yang kamu usahakan. Jadi dia kena beri hak paling dia kasihi. Jadi dalam kes orang yang kikir, orang yang bakhil ni, untuk merawat penyakit dia, untuk mengelak dia daripada ditimpa mudarat, maka tidak dia kena infak. Kalau tidak, akhirat tadi harta dia tu akan berupa dalam rupa ular botak. Maksud ular botak ni, bisa dia tu menyebabkan tak ada bulu di kepala dia. Itu maksud dia. Kuat sangat bisa dia tu. Aqra' habis. Aqra'
Dia panggil aqra'. Aqra' syuja'. Aqra' syuja'. Mana kepala botok, ular yang botok yang berbisa. Atau kekayaannya akan berupa dalam bentuk yang membahayakan. Inilah hak dalam hadis, butihalaha biqa'in qarqat. Orang itu akan dibaringkan dalam keadaan terlentang di tempat yang rata supaya dipijak-pijak. Mana di akhirat ni. Nota 279 ni, hadis tentang benda ni sangat panjang. Antara yang tersebut dalam hadis ni ialah wala sahibu ibilin la yuaddi minha haqqaha wa min haqqiha halabuha yauma wirdiha illa idza kana yaumul qiyamah butiha laha biqa'in qarqa aw farama kanat la yafkidu minha fasilan wahida tatuhu bi akhfafiha wa ta'udduhu bi afwahiha kullama marra alayhi ulaha rudda alayhi ukhraha fi yawmin kana miqdaru 50,000 sanah hatta yuqda bainal ibad fayara sabilahu imma ila jannah wa imma ila nar. Begitu juga unta. Maknanya unta yang tidak dibayar zakat. Jadi unta ni 5 ekor unta, zakat seekor kambing. Jadi begitu juga unta dia, jika pemiliknya tidak membayar zakatnya, dan di antara hak dia sebagai pemilik harta zakat, pemilik unta ni ialah memberikan susu yang diperah darinya pada hari ketika ia datang untuk meminum unta, untuk memberi minum pada unta. Maknanya pada hari dia bawa unta tu ke tempat ragu, dan tempat ragu tu dia ada telaga, tak? Maka biasanya di tempat telaga ni, pada ketika orang bawa unta untuk diberi minum pada unta ni, dia pakai miskin dia mari. Biasanya pakai miskin mari ni, dia mari minta susu lah. Pura sikit susu, bukan banyak, tak sikit je. Sekali kenyal. Jadi menjadi kewajipan kepada pemilik unta tadi, dia kena pura susu bagi kepada fakir miskin. Sebab apa? Sebab benda tu percuma. Sebab unta tu dia minum air tempat umum. Tak? Unta tu dia minum air tempat umum. Lepas tu unta tu dalam perut dia, dia proses jadi susu. Jadi susu tu diproses oleh Allah Ta'ala dalam unta. Jadi benda tu sebenarnya tidak dimiliki oleh pemilik unta, tapi Allah Ta'ala memberi rezeki. Jadi dia tak rugi apa-apa sebenarnya kalau dia bagi susu unta kepada fakir miskin. Sebab benda tu diproses dengan percuma. Tidak kata dia kena makan netel tu kepada unta ni, baru unta tu waktu beri susu. Tidak. Atau kalau dia makan tu lah, daripada ragu tu, pada ragu yang percuma juga. Tak. Kemudian minum air tu percuma juga. Maka tak ada alasan untuk dia tidak memberi susu kepada fakir miskin yang minta susu daripada dia. Jadi dia bakhil dia tadi, maka pada hari kiamat kelak, orang itu akan ditelentangkan di tempat yang rata supaya dipijak-pijak oleh unta yang paling besar. Jadi unta tu mari dalam bentuk yang paling gemuk sekali. Maknanya keadaan membahayakan dia. Jadi sangat besar, lebih besar daripada waktu yang dia miliki. Lepas tu unta tu mari yang paling besar pijak, yang gemuk, serta anak dia yang paling kecil pun mari juga pijak dia. Semuanya memijak-mijak dengan kukunya serta menggigit dengan giginya yang tajam. Mana dia unta ni kalau dia mengamuk, dia kekeh tu bahaya gigi dia tu. Setiap kali yang pertama melintasi pergi, datang pula yang lain memijak-mijaknya. Maknanya kalau dia ada 20 ekor unta, tak? Semua 20 ekor tu pijak dia. Ya, asalnya unta dengan tuan dia ni baik, zina, mesra. Tapi pada waktu ni dia lain dah, sebab akhirat. Jadi dia wakili unta ke akhirat dalam keadaan yang membahayakan diri dia. Demikianlah. Mana bila hak pertama pergi, dah sampailah yang ke-20, mari pula hak pertama semula. Tukar ganti gitulah. Demikianlah hal itu berlaku setiap hari
sehingga urusannya selesai diadili. Satu hari di sana sama dengan 50,000 tahun di dunia. Setelah itu baru ia dapat melihat jalan keluarnya. Sama ada mungkin ke syurga, mungkin pula ke neraka. Itu harta tu bahaya. Begitu juga hadis, begitu juga firman Allah Taala, wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menyimpan harta emas perak dia ni serta tidak membelanjakan pada jalan Allah Taala, maka kabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Dia ada lagi tu, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum. Pada hari dipanaskan, mana harta dia tumbah perak tadi jadi seperti striker, panah, dipanaskan, lalu di striker dahi mereka. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum. Fatuqwa jibahuhum tu dipanaskan dahi mereka, wa junubuhum, lambung mereka, dan zuhuruhum, belakang mereka. Jadi apa striker di dahi tu? Sebab orang-orang kaya yang bakhil ni bila orang minta sedekah dengan dia pukul lalu. Murai lalu. Kita ni banyak komitmen ni. Ya dia ada masalah lah. Lepas pada dia pun paling pergi, tak mempedulikan. Dia awak tak nampak, kemudian dia pun tinggal tu. Tu dia punya munasabah bentuk azab tadi. Itu tujuan zakat dan infak. Yang ketiga adalah untuk menyelamatkan diri daripada penyakit bakhil dan kedekut. Yang keempat, menjauhkan diri dari bala bencana. Kadang-kadang seseorang dikepung oleh kebinasaan. Warubbama yakunul abdu qad uhita bihi wa qudiya bihalaki fi alamil mithal. Fandafa'a ila bazli amwalin khatirah wa tadarra'a ila Allahi huwa wan nasu minal marhumin. Famaha halakahu binafsihi biihlaki malih. Wa huwa qawlu sallallahu alaihi wasallam, la yuradul qada'a illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-bir. Keempat ni, objektif daripada infak zakat ni untuk menjauhkan diri dari bala bencana. Kadang-kadang seseorang dikepung dengan kebinasaan dan kemusnahannya itu telah ditetapkan di alam mithal. Maknanya dalam takdir yang Allah Ta'ala telah tetapkan, bahawa orang ni akan binasa, kena bala musibah, akan mati di alam mithal. Maknanya diperlihatkan begitu kepada malaikat di alam mithal bahawa orang ni akan mati, ditimpa penyakit, ditimpa musibah. Jadi dia lepas pada tu cuba untuk menyelamatkan diri dia, lalu dia mendemakan hartanya yang banyak. Mana cara dia nak tolak musibah tadi? Oleh kerana dia ditimpa musibah, lalu dia pun bersedekah. Dia mari penyakit, doktor kata awak ni ada nebulan untuk itu. Jadi dia pun buatlah kebajikan, sedekah, zakat, apa semua. Sementara dia dan orang baik yang lain di sekelilingnya memohon kepada Tuhan dengan penuh ketundukan, pakai doa belaka. Maka Allah membatalkan kebinasaan orang itu. Mana Allah Ta'ala ubah. Ini kita belajar dalam bab takdir itu. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Di alam mithal tu Allah Ta'ala boleh ubah. Orang ni mati, orang ni hidup, orang ni panjang umur, orang ni pendek umur, Allah Ta'ala boleh ubah di alam mithal tu. Sebab di alam mithal tu berkenaan dengan takdir seseorang tu dapat
diperlihatkan kepada malaikat, malaikat nampak. Kadang orang ni umur dia sekian. Tapi Allah Ta'ala boleh tukar tu. Maknanya dengan sebab dia infak tadi, orang yang diramalkan oleh doktor akan mati 6 bulan lagi. Bila cukup 6 bulan tu dia pergi buat medical check up dengan doktor. Doktor kata tak ada dah penyakit awak. Ini banyak berlaku. Banyak berlaku. Maknanya dia dengan sebab infak tadi, dengan sebab dia dermawan tadi, Allah Ta'ala ubah ajal dia. Penyakit dia tu, penyakit yang menjadi sebab kepada kematian dia tu hilang. Jadi Allah Ta'ala membatalkan kebinasaan. Mana Allah Ta'ala ubah takdir dia mati tu di alam mithal dengan tak ada, dia tidak mati. Kerana apa? Kerana dia mendermakan hartanya. Dan ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddu qada'a. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa permohonan. Mana takdir itu dapat diubah dengan doa. Cuma kita kena ingatlah, takdir ni maknanya apa yang Allah Ta'ala beritahu kepada malaikat. Maknanya orang ni kalau dia bertaubat, buat kebaikan, takdir dia boleh ubah. Kalau dia buat kejahatan, takdir dia tak boleh diubah. Jadi dalam umul kita Allah Ta'ala jelas dah orang ni mati sekian-sekian. Tapi diberitahu kepada malaikat ni di alam misal ni, orang kita panggil sebagai qada muallaq. Kalau dia gini-gini dia panjang umur. Itu dalam alam misal disebutkan, kalau orang tu bersedekah panjang umur, kalau dia menghubungkan silaturahim panjang umur, kalau dia bala dengan anak-anak dia pendek umur. Itu adalah alam misal. Tapi dalam umul kitab tu, dalam ibu kitab di sisi Allah Ta'ala, tak ada siapa tahu. Itu rahsia Allah Ta'ala. Dia tidak memberitahu pada siapa-siapa. Bukan kata Allah Ta'ala ni dia nanti tengok untuk menambahkan umur tu, sebab dia tak tahu perbuatan manusia. Tidak, dia tahu dah. Jadi dia ada peringkat qada mubram tu duduk dalam umul kitab, ibu kitab di sisi Allah Ta'ala. Malaikat tak tahu. Qada muallaq tu itu diberitahu kepada malaikat. Orang ni sekian. Jadi tidak dapat menolak takdir melainkan dengan doa. Ini orang panggil qada muallaq. Mana kalau dia berdoa, takdir dia akan berubah. Dan tidak bertambah pada umur, tidak menyebabkan pertambahan umur tu melainkan amal kebajikan. Mana amal kebajikan orang tu buat boleh menyebabkan umur dia tu bertambah. Jadi orang tu boleh bertambah umur dengan sebab amal kebajikan. Maknanya dengan melakukan infak tadi, dia dapat menyelamatkan diri dia daripada kematian, daripada bala bencana musibah. Kemudian hak kelima tu kita sambung ke hadapan. Wallah.